Assalamualaikum. Ini atas permintaan untuk tahu pasal Pak Trisha nak tahu pasal ukur bahan ataupun kuantiti surveying. Ini dekat dalam kereta ni, tengah tunggu Anwar dekat depan sekolah dia. Sebab semalam dia punya cikgu dia dah tested positif. So semua yang close contact dia suruh datang hari ni, petang ni lah. So buat PCR test, swab test. So ni dia baru je masuk tadi dalam sekolah. Sementara tunggu ni sajalah borak. Kuantiti surveying ni ataupun juruukur bahan ni tak glamour lah. Majoriti tak tahu apa dia ukur bahan. Majoriti tak tahu apa dia quantity surveying. Quantity surveying tu bahasa Inggeris lah. Bahasa Malaysia lah ukur bahan. Juru ukur bahan ataupun quantity surveyor. Sambil cakap tu boleh tengoklah nanti pemandangan ni. Ni dekat ni, tengok tu. Ada buah anjing pula dah. Ini dekat kawasan sekitar rumah lah. Yang dekat depan tu ada satu lagi sekolah tu. Ini kawasan rumah, kawasan perumahan. Ni petang ni nak pukul 4.30. So quantity surveying ni dia dalam disiplin pembinaan ataupun construction. So bila ambil kos dia punya kos, nama dia quantity surveying. So nanti kalau graduate jadi apa? Graduate jadi quantity surveyor. Nama dia quantity surveyor ataupun juru ukur bahan. Apa dia juru ukur bahan ni? Juru ukur bahan ni terlibat dalam pembinaan. Bila ambil juru ukur bahan, kat mana nak kerja ni? Nak kerjanya dekat sama ada dengan konsultan, JKR, government, swasta, developer, pemaju perumahan, boleh kerja. Cumanya dia punya apabila kerja dengan kontraktor lain lah dia punya kerja-kerja dia. Walaupun sebenarnya masih lagi buat ukur bahan, tapi kerja dia lain sikit lah, skop dia. Kalau kerja konsultan, skop dia lain pula. Tapi semua skop tu belajar dalam masa belajar lah. Semua skop kerja tu nanti akan diajar dekat universiti nanti. Okey. Kalau arkitek, dia buat design. Kalau jurutera ataupun engineer, dia akan buat dia punya struktur, design struktur. Yang tadi arkitek tadi dia buat design untuk bangunan cantik, macam mana nak melengkung ke, tinggi mana semua. Bila dia dah buat, dia bagi dia punya sketch drawing dia kepada jurutera ataupun engineer. So engineer lah yang akan design struktur tu ataupun structure. Apa pula tugas quantity surveyor ni ataupun juru ukur bahan ni? Tugas dia kalau dari bahasa mudah dia ialah kita kira kos pembinaan. Kalau nak buat bangunan, kita kira kos berapa juta bangunan tu. Itu ada sebahagian kecil ya sebenarnya kerja quantity surveyor ni, tapi nak bagi mudah faham untuk bagi mudah faham, quantity surveyor ni lebih untuk mudahnya adalah berkaitan dengan pengiraan kos bangunan. Macam mana kita kira kos bangunan tu nanti akan diajar lah. Kena kira dia punya quantity dulu, lepas tu baru kita kira berapa pula harga ni. Macam tu lah kan. So adakah mudah nak masuk U untuk ambil kos juru ukur bahan ni? Dulu ya mudah. Pakcik pun rasa mungkin sekarang pun masih lagi mudah.
Okay, dia punya qualification pun tak perlu sangat yang macam biologi, kimia ni, matematik tambahan, fizik, ini semua tak perlu ni untuk QS. Kita belajar QS ni, kita kira kos yang basic je, campur tolak kali bagi je, tak perlu pening-pening. Okay, kalau belajar engineering dah tentu kena belajar juga MAT ni, masih lagi buat fizik kan. Ini kos-kos yang pening-pening ni. Kalau ambil quantity surveying memang tak pening. Belajar mudah, cumanya kita akan hadapi satu perkara baru kan. Dia macam kita masuk sekolah teknik lah, belajar tentang pembinaan, belajar macam mana nak buat bumbung, belajar pasal construction, belajar pasal penggorekan tanah, belajar pasal pembinaan bangunan. Semua ni yang terminologi pembinaan ni semua kita kena tahu, sebab nak itu sajalah. Tapi kalau belajar dengar betul-betul tak ada masalah kan, boleh je. Walaupun sebenarnya pakcik dulu pun struggling jugalah, tapi lama-lama dah biasa, okey je. So dari segi itu belajar mudah. Tension ke? Tension adalah, tapi tidaklah setension pelajar-pelajar arkitek ataupun pelajar-pelajar engineering ni. Kalau nak concludekan dia, quantity surveying ni belajar dia mudah, sibuk pun tak sibuk. Okey, stres pun taklah stres sangat. Ada juga stres, tapi tidaklah stres sangat pun. Itu macam mana nak dapat pun mudah juga. Hanya perlu kredit. Kredit semua subjek. Itu saja. Peluang kerja berkaitan dengan teknikal ni memang mudah lah. Macam pakcik ni, bila apply kerja tu tak dapat tempat ni, ada tempat lain yang akan datang. Tak dapat dekat tempat A, nanti apply ke tempat B, dapat ke tempat B. Dia macam pakcik ni pun tak pernah lah, tak ada kerja kan, dapat je kerja. Itu dari segi tu. Qualification mudah, belajar pun tak stres, kerja pun insya-Allah ada. Tak pernah lah pakcik ni tak ada kerja lah. Itu kedua. Yang gaji ni bila graduate, ijazah ni tidaklah extraordinary kan. Dia kalau mula-mula graduate tu biasa je gaji, biasa macam gaji-gaji orang teknikal jugalah, macam engineer jugalah kan. Cumanya lama-lama nanti adalah peluang kan. Biasanya orang-orang yang teknikal ni banyak peluang. So kena sesuai tak quantity surveying ni untuk seorang perempuan? Okey je, cumanya kena lasak sikit lah. Sebab kadang-kadang banyak juga keperluan kerja yang perlu kita pergi dekat tapak pembinaan, site kan, pergi tapak pembinaan untuk buat kerja berpuluh-puluh. Kena pergi ke pergi ke meeting, bercampur dengan orang lelaki. Tapi ramai juga perempuan yang ambil quantity surveying ni. Quantity surveying ni sekarang ni dah sangat popular. Masa pakcik dulu dekat ITM, okey, cuma ada 9 minit dah. 9 minit dah macam tak boleh nak share dekat ni. Dekat tak boleh share dekat WhatsApp ni. Tak apalah, pakcik masukkan dalam YouTube. Okey. Nanti pakcik upload,
share ni lah, share link. Okay. Mana tadi? Kena pergi kat site, berpuluh-puluh. Dia bergantung pada skop kerja lah. Kalau kerja dengan kontraktor, banyak pergi site. Kalau kerja dengan konsultan, banyak di office. Kalau bekerja dengan developer ni dah macam klien lah. Dia macam tuan besar lah. Tuan besar ni biasanya kerja mengarah-arah lah kan. Biasanya pemaju ni dia ada konsultan. So kita berurusan dengan konsultan lah. Tanya ni bila nak siap, ni bila nak siap, ni apa progress kerja kat ni, macam tu lah kan. So untuk conclusionnya ialah quantity surveying dulu masa pakcik masuk ITM dulu hanya ada satu panggilan, satu batch tu hanya ada lebih kurang dalam 70 orang je. Okey, 70 orang. Tapi 5 tahun lepas, 3 ke 4 tahun lepas, 5 tahun lepas masa balik Malaysia, pakcik jumpa kawan, anak dia ambil QS dekat ITM. Okey, ada satu batch tu ada dah dekat 680 orang macam tu. 680 orang. Kalau buat kelas satu orang tu dalam 20 orang, tak cukup apply buat tu A sampai Z, kelas A, B, C. Sebab masa pakcik dulu ada 2 kelas je. Kelas A, kelas B. Okay? So nak katanya sekarang ni QS ni dah popular lah, dah popular. Keduanya ialah QS ni dah mula orang ramai yang tahu lah kan. Bermaksud bila dah ramai, competition pun makin tinggi lah kan. Inilah keburukannya. Tapi kalau misalnya nak mengelakkan stres, tension masa belajar, ambil lah QS. QS ni, pertama QS taklah stres belajar. Keduanya peluang kerja pun okey. Okey. Itulah dia. Mungkin boleh ambil diploma dulu ataupun terus degree je. Kan, ambil diploma macam pakcik dulu. Ambil diploma 3 tahun dekat ITM. Lepas tu kerja 2 tahun. Kerja 2 tahun, lepas tu sambung belajar lagi 2 tahun. So akhirnya dapat degree. Dapat degree, itulah dia. Mulalah kerja kan. Cumanya kadang-kadang biasanya kerja QS ni, kalau kerja dengan mana-mana lah kontraktor pun, most of the time bukan balik on time lah. Tetapi tidaklah macam doktor kerja kena on call kan, kerja kena ni tak boleh cuti kena apply dulu. Sebab pakcik rasa tak pernah hari raya kena kerja. Kita tak nak yang hari raya ni kena kerja. Ini yang boring sikit ni kan. QS memang tak ada kerja masa hari raya, tak ada kerja masa ni cuti am ni. Tapi kadang-kadang buat overtime lah kalau misalnya ada banyak kerja kan. Okey, itu QS. Tapi sekarang ni ramai kawan-kawan kata bahawa salah satu bidang yang menjadi popular sekarang ni ialah pharmacist, lepas tu apa satu lagi, dermatologist yang buat skincare ni apa ni. Lepas tu pharmacist, ni benda yang on demand sekarang ni kan, ataupun popular, yang orang kata gaji, orang kata kalau kerja ni bagus ni, gaji pun cantik. Tak tahulah betul tak betul. Cuba buat research sikit lah pasal pharmacist ni. Pharmacist, benda-benda kadang-kadang yang kita belajar kimia semua tu, fizik, bukan apply sangat pun malang kerja. Semuanya benda tu nak kena sebagai qualification kan, kena belajar sampai habis, kena dapat skor, macam tu je lah.
Tapi bila kerja tak pakai pun, bukan pakai sikit-sikit je pun kan. Sama juga dengan QS ni, QS belajar campur tolak kali bagi je. Yang paling kuat matematik belajar masa belajar diploma dulu hanyalah belajar tu je. Belajar statistik itu pun sebab ni je, satu credit hour dia macam buat syarat lah bahawa QS ni kena tahu juga macam buat statistik sikit lah kan. Macam tu, itu je. Selain pada tu cuma campur tolak kali bagi je, tak ada masalah kan. So cuba tengok pelan-pelan apa ni, apa lagi option yang ada, apa option yang ada. Dan juga kalau nak ambil QS, pakcik tak ada halangan dan highly recommended. Dan ni pakcik pun ada, insyaAllah kan, panjang umur boleh tolong. Ada masalah je boleh tolong kan. Pakcik pun ada juga bercakap dengan Anwar ni, kod-kod apa nak ambil QS juga ke. Tapi dia tak tahulah, dia pun macam tak adalah ni sangat beria sangat. So tengoklah macam mana. Si Anwar ni pun bulan 5 ni dia start exam sebenar untuk IGCSE. Okay, IGCSE ini ni equivalent to SPM lah, bulan 5 kan. So kemungkinan besar dia akan sambung buat A-level. A-level ni, A-level ada dua peringkat, AS dan satu lagi panggil apa, AO ke dia panggil, AO apa pertamanya yang AS, kedua lepas setahun, lepas tu AO. So dua-dua ni dipanggil A-level. So kalau ada A-level ni, kalau lulus tak bolehlah pergi apply degree, tak boleh skip diploma tu. Macam tu lah buat masa ni kan. Itu perancangan kami lah. So okay, Patricia, cuba tengok pelan-pelan, buat research sikit pasal QS ni dan juga option kos-kos yang lain. So selepas tu buat decision kan. Cuba ni lah pelan-pelan. Okay Patricia, selamat berjaya. Assalamualaikum.